Selamat pagi murid-murid 3H. Pada hari ini kita akan teruskan pelajaran kita dengan bab 3 matematik pengguna, simpanan, pelaburan, kredit dan hutang. Dan kita akan masuk ke dalam subtopik 3.2 pengurusan kredit dan hutang. Kredit dan hutang. Okey, secara ringkasnya, kredit bermaksud satu perjanjian kontrak antara bank dan pemegang kad iaitu kita. Okey, maksudnya kita boleh pinjam wang daripada bank untuk membeli barang dan mesti bayar balik mengikut satu tempoh masa tertentu. Okey. Okey, baik. Sebagai contoh, okey, bank akan menawarkan kad, okey, iaitu kad kredit, okey, macam ni lah, okey. Mastercard, Visa, kad kredit kepada kita pemegang kad. Okey, and then kita boleh hutang, okey, menggunakan kad tersebut. Okey, bermaksudnya kalau kita nak beli barang, okey, kita menggunakan kad tersebut. Bank yang akan bayar. And then kita akan bayar semula kepada bank mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Okay, untuk lebih details, okay, kredit juga boleh bermaksud jumlah wang yang boleh dipinjam. Okay, maksudnya macam ni Okay, let's say katakanlah kad kredit itu dia punya had adalah RM10,000. Okay, dalam kad kredit itu ada RM10,000. Okay, jadi pemilik kad, okay, kita yang pegang kad tu boleh beli barang, okay, sehingga RM10,000. Okey, mengikut jumlah yang ada di dalam kad tersebut. Okey, kemudian hutang biasanya membawa maksud suatu amount yang telah dipinjam tetapi belum dilunaskan. Itu maksudnya hutang lah. Bila kita guna kad kredit tu, itu bermaksud hutang. Okey, sebab kita tak bayar lagi, bank yang bayarkan. Jadi, istilah di sini, jika suatu urus niaga dibuat dengan menggunakan kad kredit, maka kredit pada kad itu akan bertukar menjadi hutang. Okey. Okay, baik. Ini adalah beberapa kelebihan menggunakan kad kredit. Yang pertama, okay, pengguna kad boleh dapat reward. Okay, dapat ganjaran. So, dalam dua bentuk. Satu, dapat mungkin dapat cash atau duit lah, tunai. Ataupun boleh dapat dalam bentuk penebusan mata, points. Okay, dan points ni kita boleh tebus dengan barang. Okay, yang kedua, kita tak perlu bawa cash banyak-banyak. Tak payah bawa duit tunai. Okay, sebab kita boleh guna kad sahaja. Okay, bila beli barang, kita boleh swipe ataupun kita wave. Okay, kita boleh wave sahaja menggunakan credit card. Kaedah pembayaran yang mudah dan cekap. Okay, macam tadilah, kita boleh wave swipe sekali sahaja. And then, kita boleh beli barang online di atas talian. Okay, boleh beli barang dekat Shopee, Lazada, okay, secara online. Ada beberapa kekurangan juga menggunakan kad kredit. Yang pertama, okay, ada banyak charge lah yang dikenakan oleh bank. Ada yuran tahunan, charge kewangan, faedah, charge faedah pendahuluan wang tunai dan charge bayaran lewat. Okay. Jika kamu bayar lambat mengikut tempoh yang diberikan, ada charge lagi. Okay. Yang kedua, kita takut kita terbelanja, okay, terguna lebih daripada yang sepatutnya. Takut kita tidak mengawal penggunaan, jadi kita ada banyak hutang pula. Yang ketiga, setengah kedai tidak menerima pembayaran melalui kad kredit. Tetapi sekarang kebanyakan kedai kita dah semakin maju, banyak yang menerima pembayaran melalui kad kredit. Tidak semua orang boleh menggunakan kad kredit. So, ada syarat dia. Yang pertama, mestilah berumur 21 tahun ke atas. Yang kedua, berpendapatan minimum 24,000 setahun. Okay? Dan ada syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh pihak bank. Yang ketiga, mesti ada slip gaji, okay? Ataupun dokumen sokongan. Okay, baik. Bila kita nak bayar kad kredit, okay, selepas kita dah guna, okay, biasanya bank akan bagi tempoh selama 20 hari, okay, mulai daripada tarikh penyata, tarikh kita dapat statement. Okay, daripada statement tu kita kena bayar dalam tempoh yang diberikan, contohnya 20 hari. Okay, jika kita bayar lambat, okay, akan ada charge. Okay, kita tengok charge-nya. Okay. Untuk mengelakkan daripada bank kenakan charge kewangan kepada kita, jadi kita sepatutnya membayar semua hutang pada penyata kad kredit. So kita kena bayarlah mengikut tempoh. Ataupun kita boleh bayar minimum. Maksudnya kita nak bayar sikit je kan. Tetapi amount yang sikit tu adalah 5%.
Okey. Maksudnya katakanlah kamu hutang RM1,000. Okey, kamu hutang RM1,000, kamu tak nak bayar RM1,000, kamu nak bayar bayaran minimum. Jadi bayaran minimum adalah 5%. So 5% adalah RM50. Okey, daripada RM1,000 tadi. Okey, katakanlah kamu dah kira 5%, 5% adalah RM30. Tak boleh. Dia at least mesti RM50. Setiap bulan, okey, jika kamu tak nak bayar semua, tak mampu bayar semua, kena bayar paling minimum RM50 atau 5%. Okey, untuk pemegang kad lah. Okey, baik. Okey, selepas tamat tempoh yang diberikan tanpa faedah, selepas tamat tempoh tak bayar juga, masih lagi ada hutang kan? Jadi bank akan kenakan faedah tahunan antara 15% ke 18%. Kena bayar lagi charge 18%. Okey, jika selepas tamat tempoh pembayaran masih lagi ada hutang, okey? Dan katakanlah kamu tak bayar langsung, okey, akan ada lagi satu charge bayaran lewat. Maksudnya charge bayar lambat. Okey, itu adalah 1%. Okey, 1% ataupun minimum RM10. Nampak ya? Ada banyak charge dikenakan jika kamu tak bayar ikut amount yang kamu pinjam. Jadi mestilah berdisiplin bila menggunakan kad kredit. Okey, ini adalah dari latihan buku kerja kamu. Okey, muka surat 19 ya, buku kerja modul pentaksiran simulasi. Okey, muka surat 19. Okey, dekat sini dibagi pilihan A, B, C, D ya. Okey, dan tajuknya di sini mengurus kredit dan hutang. Nombor 1, bijak mengurus kredit dan hutang. Nombor 2, tidak bijak mengurus kredit dan hutang. So, letakkan A, B, C, D di mana? Okey, adakah A di nombor 1 atau A di nombor 2? Tengok A mengira kemampuan kewangan. Okey, adakah ini bijak? Kalau bijak, letak A di sini. Okey, and then you tengok B. Okey, membuat belanjawan. Kita buat bajet. Bijak ke tak bijak? C, lewat bayar. Bijak ke tidak? D, tidak jelaskan kad kredit. Maksudnya tak bayar ikut masa yang ditetapkan. Okey, so ini kamu buat sendiri. Okey, latihan seterusnya, tuliskan satu kelebihan dan satu kelemahan penggunaan kad kredit. Okey, di muka surat 19 juga. Okey, boleh tengok slide sebelum ini apakah kelebihan guna kad dan kelemahannya. Okey, nanti kamu letakkan jawapan. Okey, ini di muka surat 20. Okey, sekarang kita nak tengok minimum payment. Okey, bayaran minimum. Okey, so minimum payment maksudnya bayaran minimum lah 5% ataupun RM50 ya. Okey, so kita tengok contoh di sini. Okey, okey, hitung bayaran minimum bagi baki kad kredit yang berikut. Okey, so tengok contoh, baki dia adalah RM80. So baki hutang dia adalah RM80. So dia nak bayar bayaran minimum sahaja. So kita darabkan 80 dengan 5%. 5% ya. Selepas darab dapat apa? RM4. Okey, tetapi RM4 tak boleh diterima. Kita mesti at least sekurang-kurangnya RM50. So jawapannya adalah 50 untuk contoh pertama. Okey, so untuk nombor 1, okey, kita tengok baki dia berapa? Bakinya RM500. Okey, so kita punya minimum payment, okey, bayaran minimum adalah okey, 500 darab dengan apa? Berapa persen? Okey, darab dengan 5%. Okey, darab dengan 5%. So, you ambil kalkulator dapat jawapan berapa? RM25. So, RM25 tidak boleh diterima. Dia mesti sama atau lebih. Okey, so kita pilih RM50. Maka di sini bayaran minimum, okey, adalah RM25. Okey, 25, sorry. RM50. RM50 ya. Okey, untuk nombor 2, baki kad kredit adalah RM1,500. Okey, so dia punya bayaran minimum, ambil amount tadi, okey, RM1,500 darabkan dengan 5%. Okey, so dapat jawapan RM75. So 75 dah lebih kan? Kalau dah lebih, kita ambil yang 75. Dia akan ambil yang banyak lah. Okey, yang banyak. So bayaran minimum adalah RM75. Okey, faham ya? Okay, seterusnya untuk soalan bahagian D, muka surat yang sama ya, 20. Okey, soalannya ialah hitung charge kewangan
dan charge bayaran lewat, okey, bagi setiap yang berikut berdasarkan keadaan. Okey, nampak di sini ada dua charge ya. Satu charge kewangan, charge bayaran lewat. Okey, so kita tengok untuk contohnya baki dia 5,000. Outstanding balance. Maksudnya dia ada 5,000 hutang ya untuk contoh ini. Lepas tu bayaran balik dibuat dalam tempoh tanpa faedah. Kan tadi cikgu ada bagi tahu bank selalunya bagi masa macam 20 hari untuk you bayar balik. Tetapi kalau you tak bayar, kenalah charge kewangan. Nampak tak? Nampak ada charge kewangan. Kalau you tak bayar, ada charge kewangan. Berapa persen? Dia dah bagi tahu siap-siap kat sini, 18%. Okey, so caranya ialah 5,000 baki tadi darab dengan 18%, darab dengan 15/365. Okey, 15 ni bermaksud 15 hari. Macam tadi cikgu cakap 20 hari kan? Bergantung kepada bank. Kadang-kadang dia suruh bayar 20 hari, kadang-kadang dia suruh bayar dalam tempoh 15 hari. So in this case dia ambil 15 hari. So 15/365, bukan per 100 ya. So dua ni they come together. Okey, charge kewangan 18% dengan bilangan hari ini bersama-sama. Mesti ada dalam formula. Okey, so dah darab semua dapat jawapan RM36.99. So ini adalah charge kewangan. Okey. And then kamu tengok kotak seterusnya, charge bayaran lewat 1%. Okey, ada charge bayaran lewat sebab dia tak buat bayaran. Okey, langsung tak buat bayaran jadi ada lewat lah. So charge bayaran lewat adalah 1%. Okey, so kita darabkan baki 5,000 darab 1%, jawapannya RM50. Okey, charge bayaran lewat ni 1% atau RM10. Okey, ini bukan minimum ya, bayaran minimum lain. Ni lambat bayar. So kita ambil 1% ataupun RM10. Jadi kalau 50 banyak kan, so kita ambil 50. Okey, kita buat nombor 1. Nombor 1 Okey, untuk nombor 1 dia punya baki, dia punya hutang hutang adalah RM400. And then bayaran balik dia buat dalam tempoh tanpa faedah. Maksudnya dia bagi tadi 15 hari lah. Okey, 15 hari mesti bayar kan. Okey, dia tak bayar 400, dia hanya bayar minimum saja. Dia bayar sikit saja, RM50 saja kan. Jadi ada charge kewangan tak? Ada. Okey, mesti ada charge kerana masih lagi ada hutang. Hutang dia berapa? Tadi baki 400 kan? 400, so dia dah bayar 50. So ini hutang dia lah, 350. Hutang terkini. Okey, so nak kena darab dengan charge inilah. Charge kewangan 18%. Lepas tu darab dengan 15/365. Dia come together. Ini mesti kedua-dua ini adalah dalam formula. So you darabkan. Okey, tolak dulu nilai ni. And then dapat jawapannya bernilai RM2.59. So ini charge kena tambah lagi. RM2.59. Okey. Ada charge bayaran lewat tak? Okey, tiada. Kenapa tiada? Sebab dia ada bayar minimum. Dia sudah bayar. So tak payah lewat lagi. Alright. Okey, untuk nombor 2, tengok nombor 2. Di sini baki tertunggak adalah RM3,000. Okey, RM3,000 baki tertunggak. Kita tengok bayaran balik yang dibuat, dia tak bayar. Tengok dia tak bayar. No payment made, tak bayar langsung. Jadi ada charge kewangan tak? Ada. Mesti ada charge. Sebab tak bayar kan, mesti ada charge. Jadi kita ambil RM3,000. Okey, hutang tadi RM3,000 darab dengan apa? Okey, darab dengan charge kewangan 18%. Darab dengan formula 15 hari tadi. Okey, selepas you darab guna kalkulator, okay, make sure you dapat jawapan ini, RM22.19. So ini adalah charge kewangan. Okey, ada charge bayaran lewat tak? Ada, mesti ada charge bayaran lewat sebab dia tak buat bayaran, so kenalah charge. Okey, so bayaran lewat ialah 1% kan. So ambil hutang RM3,000 tadi, ni hutang dia, darab dengan 1% lewat kan. So kena bayar lagi RM30. Okey, nanti untuk nombor 3 buat sendiri ya. Okey, nombor 3 cuba buat sendiri. Okey, baik, kita tengok contoh soalan penyelesaian masalah. Okey, pada muka surat 21 buku kerja kamu. Okey, cikgu bacakan di sini. Susan mempunyai baki tertunggak kad kredit sebanyak RM360. Dia hanya membuat bayaran minimum pada bulan ini. Okey, dan bank mengenakan kadar faedah tahunan sebanyak 15%.
Okey. Tempoh susun dikenakan caj kewangan ialah selama 15 hari. Berapakah bayaran yang perlu dibuat pada bulan hadapan jika dia mempunyai rekod bayaran yang baik sepanjang 12 bulan berturut-turut? Okey. Yang ayat terakhir ni tak ada apalah. Okey. So dia kata kita tengok balik the key points, keyword dia hutang 360. Okey. And then dia dah buat bayaran minimum. RM50 lah dah bayar minimum. Tetapi hutang masih ada. Sebab dia baru bayar RM50. Masih ada hutang. Jika ada hutang, kena charge lah. Okay, charge berapa dia sudah bagi tahu sini 15%. Okay, bila ada 15% charge kewangan ini, tengok tadi cikgu cakap dia come together with another formula. Yang 15 hari tadi kan. So 15/365 mesti masuk dalam formula. Okey, so berapakah bayaran untuk bulan hadapan? So kita tengok sini, kita kira dulu bayaran minimum dia. Daripada baki kad kredit 360 darab dengan 5%. 5% ni apa? Bayaran minimum. So bila dah darab dapat RM18. Kita tak terima RM18. Kita kena terima sekurang-kurangnya RM50. Okey, settle lah. Minimum dah bayar RM50. Okey, disebabkan masih lagi ada hutang, okey, apakah faedah yang dikenakan? Okey, so kita nak tahu baki terkini untuk bulan seterusnya. So 360 tolak dengan minimum tadi RM50 lah. Okey, kita nak tahu baki yang terkini ya. So darab dengan charge kewangan. Okey, charge 15% darab dengan 15 hari bahagi 365. Okey, so guna kalkulator you akan dapat RM1.91. Okey, ini adalah faedah yang dikenakan charge. So, berapa nak kena bayar next month, bulan depan? Okey, ambil baki tadi, 360 tolak 50. Sebenarnya 310 di sini ya. Maksudnya 310 di sini. And then tambah dengan RM1.91. Dapatlah jawapan RM311.91. Okey, nak lebih faham kita buat contoh seterusnya. Okey, so tengok contoh soalan seterusnya nombor 1 pada muka surat 21. Okey. Cikgu bacakan. Jenny mempunyai baki tertunggak kad kredit sebanyak 700. Okay, so dia punya hutang 700. Akibat masalah kewangan, dia tidak menjelaskan apa-apa bayaran dalam tempoh tanpa charge. Tempoh Jenny dikenakan charge kewangan ialah 20 hari. Okay, di sini dia kata dia tak bayar langsung. Okay, tempoh bank bagi 20 hari. Dalam masa 20 hari tu dia tak bayar langsung apa-apa. Okay. And then bank mengenakan kadar faedah tahunan sebanyak 18%. So kadar faedah yang bank kenakan ialah 18%. Berapakah bayaran yang perlu dibuat pada bulan hadapan? Okay, so kita nak kira. Yang pertama sekali kita kena kira apa? Okay, tengok dia punya keywords kat sini dia dah bagi tahu. Dia tidak jelaskan apa-apa bayaran bulan tu. So maksudnya bila dia tak bayar apa-apa, dia mestilah kena charge bayaran lewat. Dia late kan? Late. So ada late payment charge. So kita cari, kira dia punya charge bayaran lewat dulu. Okay. Sorry. Oh, cikgu punya tulisan pen ni susah sikit. Okay, cikgu tulis sekali lagi. Lewat. Okay, sama dengan. Okay, berapa charge bayaran lewat? Berapa persen tadi? 1%. Bukan 5%, jangan confuse. 5% tu bayaran minimum. So, bayaran lewat ialah 1%. So, dah darab dapat RM7. Okay, kita tak terima RM7. Kita terima berapa? Dia mesti 1% atau RM berapa? RM RM10. So, dekat sini kita ambil RM RM10. Yang ambil yang paling banyak lah. Okay, kemudian baru kita kira faedah yang dikenakan. Faedah kewangan lah. Okey, faedah yang dikenakan oleh bank. Okey, faedah yang dikenakan. So, kena kira lah. Disebabkan dia ada hutang lagi sebab dia tak bayar kan. Tidak menjelaskan apa-apa bayaran. Dia so, hutang dia masih lagi ada 700 kan. So, kena kira lah charge kewangan. Okey, so kita ambil hutang RM700 darab dengan apa charge kewangan kita 18. Ni 18 ya. 18%. Jangan lupa formula cikgu cakap tadi yang come together tu. Untuk soalan yang tadi, slide sebelum ni guna 15 hari kan. Sini dia dah bagi dah keyword 20 hari. So kita letak 20/365. Sepatutnya bayar dalam tempoh 20 hari tapi dia tak bayar. So kena charge lah. So jumlahnya adalah RM6.90. Okey, so berapakah yang kena bayar pada bulan hadapannya? Maksudnya dia patut bayar berapa? Jumlah kesemuanya. Kita tambahkan hutang asal.
Okay, hutang yang mula-mula tambah dengan apa? Dengan charge bayar lewat, ni charge bayaran lewat. Lepas tu charge faedah yang dikenakan RM6.90. So jumlah kena bayar pada bulan berikutnya adalah RM716.90. Okay, ini untuk nombor 1. Okay, baik. Untuk nombor 2 dan nombor 3, okay, kamu boleh cuba sendiri. Okay, buat sendiri ya pada muka surat 22. Okay, kita tengok contoh nombor 4 ya. Okay, yang ini cikgu tunjuklah. Okay, sebab ada pertukaran duit luar negara. Muka surat 23. Okay, cikgu bacakan. Encik Lee membeli sehelai baju yang berharga $165 di Singapura. Dia membayar baju tersebut dengan menggunakan kad kredit. Diberi bahawa kadar pertukaran wang pada masa itu ialah $1 bersamaan dengan RM3.01 duit Malaysia, dan kadar faedah kad kredit tersebut ialah 3.5%. Cari jumlah pembayaran yang dibuat oleh Encik Lee dalam ringgit Malaysia. Okay. So kita terus kira lah. Dia dah bagi kadar faedah 3.5% kan. So kita terus kira dekat sini. Jumlah faedah pada kad lah. Jumlah faedah yang dikenakan lah kepada Encik Lee tadi. So kita ambil Singapore dollar tadi, tukarlah dulu. Tukarlah ke dalam ringgit Malaysia dulu. RM RM3.01. Kerana 1 Singapore dollar RM3.01. So kalau 165 kita darab balik dengan RM3.01. And then darab dengan faedah 3.5%. Okay, bukan 35 kan. 3.5. So di sini kamu akan dapat jawapan RM17.38. Okay, itu baru jumlah faedah sahaja. So berapa jumlah semua kena bayar? So jumlah pembayaran, cikgu nak tulis ni. Jumlah pembayaran sama dengan, ambil balik tadi, berapa nilai Singapore dollar dalam ringgit Malaysia tadi, ni. Okay, ini adalah dalam ringgit Malaysia lah. Okay, and then kena tambah dengan apa? Tambah dengan jumlah faedah, which is RM17.38. So, bila kamu kira semua, nilainya adalah RM514.03. Okay, so ini jawapan. Okay, baik. Ini adalah cara mengira bayaran balik, pinjaman dan bayaran ansuran. Okay, maksudnya kadang-kadang kita pinjam duit dari bank. Okay, kita katakan ia adalah pinjaman. Okay, pinjaman ataupun kita beli kereta, kita pinjam dari bank. Okay, so macam mana kita nak kira bayaran balik pinjaman? Kan? Okay, so ini adalah formula dia. Okay, jumlah bayaran balik boleh dihitung dengan formula A. A ni jumlah bayaran balik ya. Sama dengan P. P adalah principal, amount yang kita pinjam. Tadi mula-mula kita pinjam berapa. Tambah dengan PRT. Okay, P tadi, P principal lah amount yang kita pinjam. R adalah rate kadar yang dikenakan oleh bank. Dan T, tempoh masa. Okay, berapa tahun. So, kita tengok contoh lah untuk lebih faham. Ini adalah latihan pada muka surat 23. Okay, cikgu tuliskan dulu dia punya formula tadi supaya tak lupa lah. A bayaran balik tadi sama dengan P tambah PRT. Okay, so kita tengok contoh pertama, bukan contoh pertama, contoh pertama lah dekat sini Okay, so jumlah dipinjam, kita nak kira bayaran balik dan bayaran ansuran kan. Okay, so dipinjam pada bank RM20,000. Dia pinjam bank RM20,000 dan bank kenakan faedah, kadar faedah tahunan 3.5%. Okey, so dekat sini ini jumlah pinjaman tadi P lah, principal. Ini P adalah mewakili berapa dipinjam. Ini adalah R, kadar rate. Okey, dekat sini. P dah ada nilai R ni adalah kadar lah 3.5%. And then berapa lama dia kena bayar balik? So dia bagi tempoh masa, bank bagi 5 tahun. Ini adalah T. Okey, the times lah. T dalam tahun. So, nak kira jumlah pembayaran balik, ikut saja formula. Yang ini adalah A lah. A sama dengan P tambah
PRT. Masukkan sahaja ke dalam formula. P 20,000 tambah dengan P 20,000 darab dengan rate 3.5% samalah dengan 0.035 darab dengan tahun ialah 5. So, you kira dalam bracket dulu ya. Lepas tu baru tambah 20,000. Jadi, jumlah bayaran balik adalah 23,500. Okay. Ini adalah jumlah semua you kena bayar balik dalam masa 5 tahun. Tapi bulanan kena bayar berapa? Maksudnya bayaran ansuran bulanan. Maksudnya bulan pertama nak bayar berapa? Bulan kedua nak bayar berapa? Januari nak bayar berapa? Februari nak bayar berapa? Selama berapa tahun? 5 tahun ni. So cara kira adalah ambil balik tadi A. Okay, pembayaran balik. Bahagi dengan berapa bulan. So, kita ada 5 tahun kat sini kan? You tahu that 1 tahun adalah 12 bulan. So, kalau 5 tahun, 5 darab 12 lah dekat sini kan? So, bila dah bahagi, jawapannya RM391.67. So, kena bayar setiap bulan RM391 selama 5 tahun. Barulah selesai hutang RM23,500 ni. Okay? Tengok contoh nombor 1. Okay, kita guna warna hijau pula lah. Okey, nombor 1, contohnya pinjaman dia RM100,000. So, ini adalah P lah, RM100,000. Okey, kadar faedah rate dia 5%. Berapa tahun? T adalah 8 tahun. So, berapa jumlah bayaran balik untuk A? Nilai A. So, A sama dengan P tambah dengan PRT. Okey, so nilai P tadi berapa dia pinjam dekat bank? RM100,000. Okay, so masukkan dalam formula RM100,000. Darab R rate dia berapa? 5%. Tempoh berapa tahun? 8 tahun. So guna kalkulator dapat berapa sini? RM RM140,000. Tengok. Okay, kita pinjam RM100,000 tapi kena bayar balik RM140,000 sebab ada kadar faedah 5% tadi. So, kita kena bayar RM140,000 ini selama 8 tahun. Jadi, setiap bulan nak bayar berapa? 8 tahun kena bayar kan? So, setiap bulan nak bayar berapa? Kita guna formula A tadi yang nilai di bahagian sini A, RM140,000 bahagi dengan jumlah bulan. Selama 8 tahun tu ada berapa bulan? Ada 8 darab 12 lah, 96 bulan kan? So, bila dah bahagi, bermaksud setiap bulan kena bayar sebanyak RM1458.33 sen. Jadi, setiap bulan kena bayar RM1,458.33 sehingga 8 tahun. Barulah selesai kamu pinjam tadi. Okay, ini cara kita kira berapa kita kena bayar dekat bank setiap bulan. Ini cara pengiraan lah. Okay, nanti nombor 2 dan nombor 3 buat sendiri. Boleh cuba sendiri. Okay. Okay, baik, kita tengok contoh seterusnya di muka surat 24. Cikgu bacakan, Puan Tan meminjam RM155,000 daripada sebuah bank selama 6 tahun dengan kadar faedah 8% setahun. Hitung jumlah pembayaran balik dan bayaran ansuran bulanan. So, ada dua lah. Pertama, jumlah bayaran balik. Jumlah bayaran balik yang ikut formula tadilah. Okay, yang A sama dengan P tambah dengan P darab R darab T. Okay, so kita punya pinjaman dia RM155,000 di sini untuk P. Tambah dengan P lagi RM155,000. Darab dengan R. R adalah rate 8% ya. So 0.08. Darab dengan T. Tempoh masa dia berapa? 6 tahun. So darab dengan 6. So nilainya RM229,400. RM229,400. So ini adalah jumlah bayaran balik. Pinjam 155K kena bayar 229,400. Okay. Itu yang pertama. Sebab dia kata hitung jumlah pembayaran balik. Yang kedua nak cari bayaran ansuran. So monthly. Okay, monthly installment. So, setiap bulan nak bayar berapa? Ambil jumlah tadi bayaran balik 229,400 bahagi dengan berapa bulan semuanya. So, dalam masa 6 tahun darab dengan 12 lah. Kita nak tahu berapa bulan semuanya. So, nilai di sini ialah RM3,186.11. So, kena bayar setiap bulan sebanyak amount yang ini. Okay. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Nombor 1. Di muka surat 24. Okey, Amirah membuat pinjaman sebanyak RMY daripada sebuah bank dengan kadar faedah 5% setahun. So, pinjaman dia Y tak tahu.
And then kadar 5%. Tempoh bayaran balik adalah 4 tahun. Okay. Jika faedah atas pinjaman ialah RM400, cari jumlah pinjaman Y, okay, pinjaman Y tadi. Selepas itu cari bayaran ansuran bulanan. Okay. So kita tengok keyword dia. Okay. Ini dipinjam. Okay, dipinjam, kita tak tahu nilainya. Okay, kadar kita tahu 5%, this is rate. Okay, dan 5% ni bersamaan dengan RM400. Kan? And then, okay, cari yang pertama kena cari Y. And then yang kedua nak cari ansuran bulanan. Okay, dua perkara kita nak carilah. Okay, so nak cari Y, kita tengok keywords yang diberi. Nampak dibagi satu sini information faedah ialah 400. Jumlah faedah adalah 400. So kita dah belajar faedah mudah. Ini adalah formula untuk faedah mudah. I adalah interest lah. Okay. Interest ya. Interest equals to PRT. Sama dengan PRT. P ni apa? P ni Y lah. Jumlah pinjaman dia lah. Amount asal yang dipinjam lah. So kita masukkan nilai interest. Dia dah bagi 400. Okay. P ni adalah Y lah. Tujuan kita gunakan formula ini untuk kita cari Y tadilah. Dengan information yang diberi. So Y. And then darab dengan R rate kita 5%. Which is 0.05. Tempoh bayaran berapa? 4 tahun. Okay, so nak cari nilai Y. Okay. This thing 0.05 darab 4 ni darab kan. Bila ke sana pindah sana jadi bahagilah dekat bawah. Okay, so kita dapatkan nilai Y guna kalkulator. Nilai Y adalah 2000. Okay, so Y adalah RM2000. So itu untuk yang pertama. Okay, yang pertama tadi. So yang kedua, dia nak cari bayaran ansuran bulanan. Betul? So kita tulis sini ansuran bulanan lah. Okay, ansuran bulanan kena ambil A kan. A adalah pembayaran balik. So pembayaran balik itu nilai yang dipinjam tambah dengan faedah lah. Campur dengan faedah. Faedah tadi 400. So ini jumlah sebenar dia kena bayar balik 2400 kan. Okay, berapa bulan? So tadi 4 tahun kan. So kalau 4 tahun darab dengan 12 lah, kita nak tahu berapa bulan. Okay, so bila guna kalkulator dapat RM50. So maksudnya setiap bulan kena bayar RM50. Okay, itu untuk nombor 1. Okay, kita tengok nombor 2. Okay, contoh yang kedua ya, muka surat 24. Okay, contoh terakhir kita lah. Okay, Ken ingin meminjam RM180,000 daripada sebuah bank dengan kadar faedah X%. Okay, ni kadar faedah dia tak tahu pula, dia bagi X selama 15 tahun. Jika dia perlu membayar ansuran bulanan sebanyak RM1,600, cari nilai X. Tengok yang English ni abaikan. Dia dah bagi dah ansuran bulanan, dia suruh kita cari rate pula. Okay, nilai X. So, kita gunakan formula yang melibatkan ansuran bulanan. Okay, cikgu tukar kepada pen sekejap. Nampak keywords dia adalah dia dah bagi tahu ansuran bulanan. Jadi, apa formula ansuran bulanan? Kita tahu A tu jumlah pembayaran balik bagi dengan berapa bulan. Jumlah bulan kesemuanya. So, ini 15 tahun kan? So, jumlah bulan 15 darab dengan 12 lah. Okay, sama dengan ansuran bulanan. Ini adalah formula ansuran bulanan. Okay, kita dah buat tadi. Okay, dekat contoh-contoh sebelum ini. Okay, boleh tengok balik slide sebelum ni lah. So, kita nak tahu jumlah bayaran sebenarnya adalah nilai inilah 1,600. Okay, 15 dengan 12 ni bawa ke sana lah. So, daripada bawah ni bahagi kan. Bila pindah ke sana menjadi darab lah. Darab 15 darab 12. Okay, so di sini nilainya adalah RM288000. So ini adalah A. Jumlah pembayaran balik. So nak cari nilai X, okay, kita nak cari nilai X kadar, kita masukkan dalam formula yang ada kadar dan A. Okay, ni kan formula pembayaran balik, A sama dengan P tambah PRT. Kita masukkan dalam formula ini untuk mencari nilai kadar X. Okay, so A adalah 288000. Okay, and then P adalah P berapa? P 180,000. Nampak? Ken ingin meminjam 180,000. Ini adalah amount original lah yang dipinjam. Loan pinjaman. So P nilai yang amount yang dipinjam. Tambah dengan P ialah 180,000 juga.
Darab rate. Rate tadi X kan. So X lah. Kita letak X kat sini. X peratus. X persen. Okay? X persen. Darab dengan tahun. Berapa tahun? 15 tahun. Okay. 15 tahun. Okay, and then kita teruskan pengiraan. Ini 180,000 bawa ke sana lah. Okay, so dia akan menjadi dia akan jadi macam ni. 288K tolak 180K. Tak cukup ruang So kamu tolak lebih siap-siap sebab kita dari sini tambah kan. Positif, bawa sana jadi tolak. So nilai dia selepas tolak ialah 108,000. Okay, sama dengan nilai yang tinggal kat sini lah. Kita letak X kat depan lah. X darab dengan 180,000 darab dengan 15 bahagi dengan 100. Okay, sekarang kita nak cari X kan. Kita nak nilai X. Kita nak X sahaja. Okay, so yang ni bawa ke sana. Ni macam ni turun ke bawah. Okay. So 108,000 darab dengan 100. Okay, ni macam persamaan linear lah. Yang atas ni turun ke bawah. Okay, dia akan jadi 180,000 darab 15. Okay, so kamu gunakan kalkulator. Okay, selepas guna kalkulator, kamu akan dapat jawapannya. X, sini X sama dengan 4. Okay, so biasa kita buat X sebagai subjek lah. So X sama dengan 4. Bermaksud rate dia 4%. Okay, so ini adalah nilai X. Nanti tengok balik lah supaya kamu tengok semula balik. Okay, setakat ini sahaja pelajaran kita pada hari ini ya. Okay, so sebagai latihan, sila lengkapkan bab 3 okay, dalam buku kerja lah. Semua latihan dalam bab 3. Okay, dalam buku kerja modul pentaksiran simulasi buku 1. Ni sila ejaan modul pula. Modul pentaksiran kamu ya, buku kerja kamu. Dan kamu boleh juga lengkapkan lah bab 1 dan bab 2 pada hujung minggu ini. Okay, jadi jika ada masalah nanti boleh tanya cikgu lah. Okay, dalam buku pun ada jawapan, boleh semak sendiri. Okay, jadi selamat membuat latihan. Okay, jumpa lagi minggu depan.